Musa. Tumbuk Kipti. Oh, daripada kalangan kita. So apa yang dilakukan pada waktu itu adalah dikerahkan semua polis-polis Firaun, termasuklah Firaun sendiri pun dah lama tunggu detik ini. Selama ni sebelum ini kan masa Asiyah, isteri Firaun kan, masa ibu Musa hanyutkan Nabi Musa kat dalam sungai tu kan. What happened? Masa tu kan sampai kat istana. Sampai kat istana Firaun. Yang kutip dia siapa? Ahli istana lah, dan bawa kepada isteri Firaun. Kan isteri Firaun kata nak jaga budak ni. Firaun pula kata bunuh budak ni. Sebab dia pun baru lepas bunuh bayi-bayi daripada kalangan Bani Israel pada waktu itu. So melihat budak tu, dia kata kita tak tahu asal usul mana budak ni. Rasa-rasa dia ikut warna kulit ni macam Bani Israel punya budak ni. So Firaun kata bunuh, tapi pujukan daripada Asiyah mengatakan tak usahlah, biarlah dia menjadi qurrati ainin, dia menjadi penyejuk mata untuk kita semua. Biarlah kita jaga dia sampai besar. So kali pertama niat untuk Firaun bunuh Nabi Musa tu terhenti disebabkan apa? Sebab isteri dia larang. Dan dia rasa macam, ya aku tak ada sebab kukuh lah nak bagi lagi untuk nak bunuh Nabi Musa ni. Tapi bila dah jumpa sebab ni, Musa bunuh orang. So sekarang kita sudah ada reason yang kukuh. Asiyah tak boleh nak halang lagi dah sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia dah bunuh orang dan aku kena hukum budak ni sampai mati. Dan aku dah jumpa sebab tersebut. Sebab tu Firaun bersungguh. Bila dengar berita, bukan dia macam kesian kepada Kipti yang dibunuh. Dia gembira sebab dia dah jumpa sebab untuk bunuh Nabi Musa. Faham? Okey? Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu saya tak nak cerita panjang. Saya nak kembali pada topik dia terbunuh Kipti tu. Maka bila dah mati Kipti itu tuan-puan sekalian, Nabi Musa pun tak tersengaja menumbuk sampai mati. Maka doa yang kita baca tadi tu pun muncul. Dia pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia feel guilty, dia rasa bersalah. Walaupun tak berniat, tapi sampai mati tuan-puan sekalian tumbuk tu, tak ada rasa bersalah ke? Mestilah rasa bersalah. Kan? Okey, sekarang ni untuk anda menjiwai doa Nabi Musa alaihi salam, cuba anda letakkan diri anda dekat tempat Musa tu. Katakan andalah orang yang bertindak sebagai pendamai dua orang yang sedang bertelagah, lalu anda guna kaedah yang sama untuk tarik perhatian, anda tumbuk seseorang dan orang tu mati. Saya nak tanya, kalau anda di tempat Musa, what will you do at the first place? Lari. Apa yang anda akan buat? Benda pertama yang anda akan buat? Lari. Ya? Tak cukup tanah lari kan? Lari juga kan? Maksudnya first thing yang terfikir di fikiran kita adalah lari ya? Kan? Nangis dulu. Oh nangis. Nangis tujuannya apa? Oh nangis sebab terkejut. Oh, nangis sebab terkejut. Okey lah, nangis Oh okey, first time saya dengar orang cakap nak nangis macam tu. Okey, lagi. Apa lagi? Apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh orang-orang yang berhadapan dengan situasi itu? Lari, menangis, terkejut, lagi? Minta maaf. Orang tu dah mati dah. Nak minta maaf ke siapa? Mencari orang yang boleh membantu. Mencari orang yang boleh bantu. Mungkin buat CPR ke apa kan. Kok dia boleh resurrect balik ke kan. Tapi itulah teman-teman sekalian, jarang kita nak pilih berdoa kepada Allah masa itu. Betul tak? Setakat kita semak tadi, kalau kita kat tempat Musa, kita akan memilih untuk memilih satu tindakan yang boleh menyelamatkan kita dan mungkin boleh menyelamatkan orang itu. Jarang kita memilih untuk kembali pada Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu kualiti Nabi Musa alaihissalam itu puan sekalian adalah, berdasarkan doa tadi, dia walaupun tak sengaja, dia tak besarkan pun isu tak sengaja tu. Sebaliknya, dia mengaku yang dia bersalah. Kalau kita hari ni tuan-puan sekalian, kalau lah dihadapkan di hadapan mahkamah, kita akan ulanglah skrip. Saya tak sengaja sebenarnya. Betul tak? Mungkin barangkali kita berdoa kepada Allah pun kita akan still keep ulang that script. Saya tak sengaja, ya Allah tolonglah faham perasaan saya. Saya tak sengaja sebenarnya, betul tak? Kita akan ulang skrip tak sengaja itu. Jadi susah kita nak mengaku salah. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, di sini kita boleh buat satu reflection, tadabburnya apa? Kita dengan Allah jangan pernah ada rasa barrier, ada satu halangan untuk kita nak mengaku salah. Tu point dia. Okay? Dan ini juga setengah sikap kita manusia hari ni, kita susah sangat nak mengaku yang kita ni salah. Kan? Kadang-kadang kalau sesuatu masalah tu datang daripada kita pun kita akan selalu blaming game. Tetap blaming game.
Aku tak salah, walaupun salah tu memang sebab dia, tapi susah untuk dia mengaku salah dan dia letakkan salah tu pada orang lain. Nabi Musa tak letakkan salah tu, walaupun tadi tahu tak kenapa saya cerita pasal Bani Israel tu datang cari Nabi Musa tu, tapi Nabi Musa tak kaji, kan? Sebab apa? Pada waktu itu yang Bani Israel minta kepada Nabi Musa tolong, masa tu minta tolong pada Nabi Musa tu, dia macam tunjukkan macam dia pihak yang terzalimi tu. Dia pihak yang terzalimi tu. Dan Nabi Musa percaya macam dia seolah-olah orang yang dizalimi pada waktu itu. Tapi Nabi Musa tak kaji. Kan? Dia boleh je lepas mati kibeti tu, dengan tengok all kes yang berlaku sebenarnya, boleh je Musa pergi cari budak yang pergi cari dia masa mula-mula dulu. Kau nak tahu tak, kau punca aku tumbuk kibeti sampai mati. Dia boleh letak salah pembunuhan kibeti tu, matinya kibeti tu kepada orang yang cari dia mula-mula dulu. Tapi ada tak dia sekali cari? Dia letakkan kesalahan tu kepada orang tu tadi? Tak ada. Dia mengaku salah diri sendiri. Walaupun dia boleh sebut perkataan tak sengaja. Jadi tuan-puan sekalian, belajar untuk mengakui kesilapan diri. Okay? Tambah-tambah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada rugi apa pun. Makin kita mengaku salah depan Allah, bukan menjadikan kita lebih hina di mata Allah. Tak tuan-puan sekalian? Setuju tak statement ni? Kalau kita mengaku salah depan manusia, nampakkan kita bersalah di depan manusia, ya betul, orang akan nampak kita hina, orang akan makin jatuh hormat kepada kita, kan? Tetapi kalau dengan Allah, makin banyak salah kita mengaku dengan dia, makin banyak kesilapan yang kita sebutkan dan kita akui depan Allah, makin bertambah kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para nabi pun tuan-puan sekalian, kalau tengok kan, Nabi Adam AS pun, dia boleh je masa dipertanggungjawabkan atas kes makan buah larangan tu, dia boleh je kata iblis yang hasut saya. Dia boleh sebut tentang kes iblis hasut dia tu. Tapi cuba tengok surah Al-Baqarah, tengok surah Al-A'raf, ada tak sekali Nabi Adam letak blaming game tu ataupun letak blame tu kepada iblis? Tak ada. Anda baca doa Nabi Adam waktu buat salah tu, apa skrip dia? Rabbana zalamna, Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Mengaku salah. Dia tak kata, Tuhan kami, iblis telah menyesatkan kami. Dia nak salahkan iblis dulu. No, dia tak salahkan iblis. Sama juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus. Anda tahu kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ni, apa cerita popular tentang Nabi Yunus yang anda tahu? Ikan paus, bukan? Kan Nabi Yunus kan masa tu dia berdakwah dekat satu perkampungan namanya Nainawi. Setengah pendapat kata Nainawi, ada kata Nainawar, tempat perkampungan yang didakwahkan oleh Nabi Yunus ni lah. So bila Nabi Yunus berdakwah, kan tempat tu tak terima dakwah Nabi Yunus, kan? So Nabi Yunus ni dah keras segala kreativiti dah nak ajarkan kaum dia untuk terima Allah, beriman kepada Allah, tapi still tak beriman kepada Allah pada waktu itu. So what's happened? Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban. Anda buka suratul Anbiya, ada cerita pasal Nabi Yunus ni marah sangat dengan kaum dia sampai tinggalkan kaum dia sendirian. Maksudnya, aku malas cara dah pasal mu. Gitulah. Kata Kelantan lah. Mu nak buat gapo mu buat lah. Aku tak cara dah. Gitu. Ya dah? Ikut mung lah. Gitu. Ikut mung lah, ikut mung. Gitu. Macam ada sesuatu yang saya tak tahu ni. Kenapa? Ada sesuatu yang sedang berlega ke kok mung ni? Okey. So begitulah kok mung lah. Sebab Allah kata idzhaba mughadiban. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan ghadab, marah. Mana tak marah? Aku dah bagi tahu dengan jelas. Aku tanya kau faham, kau kata kau faham. Tapi result yang dihasilkan tu macam kau tak faham ni. Kau kata kau nak beriman tapi tak beriman pun. Kau kata kau jelas, kau tak nampakkan kau jelaskan pun, tak nampakkan kau jelas pun, kan? Sebab tu Nabi Yunus tinggalkan dalam keadaan marah, naik ke kapal tu puan sekalian pada waktu itu, tinggalkan kaumnya. Dan kita pun semua tahu masa tu kapal terombang-ambing, kilat sabung menyabung pada malam hari pula. Lalu berlakulah detik nakhoda kapal kata, kita kena kurangkan muatan lah sekarang ni. Kau tadi pun masa nak naik tadi kan aku dah bagi tahu kapal penuh, tapi kau nak naik juga kan, wahai Yunus. So why not kau lah yang terjun daripada kapal ni? Gitu. Kan sebab ceritanya tuan-puan sekalian, kalau setengah riwayat dalam kitab sirah, sejarah Nabi, dikatakan masa Nabi Yunus nak naik tu pun Allah dah sekat dah, jangan naik. Nakhoda kata penuh dah kapal tu, tak boleh naik dah lagi. Tapi sebab marah sangat dengan kaum, dia kata aku nak pergi juga, seorang je lagi, macam kita lah. Dah habis pun satu je lagi. Gitulah. Gitulah.
Pada KPI kapal dah penuh dah, tapi satu je lagi. Itu yang jadi satu tu, last sekali tak apalah naik. Tiba-tiba tanpa diduga ada berlakunya bencana di tengah-tengah lautan. Masa tu dia dah buang barang, still berat juga, kena buang orang pula sekarang ni. Kamulah kena terjun. Dan dikatakan nak pilih orang untuk terjun, masa tu dilakukan pengundian dengan menggunakan busur-busur panah. Okay, busur panah tu puan sekalian ditulis nama pada setiap panah-panah tu. So ada nama Nabi Yunus, nama orang lain sekali lah. So dia goncang, jatuh satu. Anda pernah tengok tak step undian macam tu? Tak tahu, tak pernah tengok. Dalam cerita Hollywood tu ada tuan sekalian, dia masuk dalam bekas tu ada satu tu, nama tu dekat bawah, goncang, tak keluar satu tu. Itulah yang kena kerja. Dan disebutkan dalam kitab sejarah para anbiya, diundi benda tu sebanyak 3 kali, dan tiga kali tu puan sekalian nama Nabi Yunus naik. Maksudnya bukannya kali pertama tu, first kali bila Nabi Yunus naik nama kali pertama tu, orang yang macam dah ada start sikit kepercayaan dekat Nabi Yunus, dia kata, takkanlah kita nak suruh Nabi Yunus terjun, dia tu kan Nabi. Kurang-kurang kita kat tengah lautan ni, kalau berlaku apa-apa, dia tanda tangan doa dekat Tuhan, selamat kita. So tak payahlah Yunus yang terjun, kita undi balik. Dia kata undi balik. Buat undian kali kedua, nama Yunus naik lagi sekali. Sama juga alasan yang sama. Kalau Yunus tak ada, siapa nak doa? Dia kata. So undi kali ketiga tuan-puan sekalian. Dan bila kali ketiga, orang yang dekat sekeliling masa tu masih lagi kata, jangan Yunus, kau jangan terjun. Tapi Yunus dah mula perasan, kalau sekali naik cancel, kali kedua naik tu mungkin kebetulan. Tapi kalau kali ketiga naik lagi nama aku, ini bukan kebetulan, ini memang rencana Tuhan. Rencana Tuhan sekarang ni. Maka sebab itu dia terjun. Dan dia terjun tuan-puan sekalian, pada waktu itu kata Allah, sebelum badan Yunus terkena air lautan, ikan dah mula sambar dia dah. Kalau jatuh dalam laut, ikan sambar, dah tragis dah macam tu. Tapi super tragis kisah Yunus ni, sebelum badan kena air lagi, ikan dah gitu. Sebab Allah guna istilah yang sangat tepat dalam Al-Quran, faltaqamahu. Faltaqamahu tu memang digambarkan tak sempat kena air lagi, ikan dah pergi sambar dah. Wow, dahsyat. Tapi first kali anda kena ingat tau, kisah Nabi Yunus tak ada kaitan pun dengan kisah Pinocchio. Anda tak pernah dengar kisah Pinocchio? Yang kalau anda tengok cerita Pinocchio, langsung tak selari pun dengan kisah Nabi Yunus AS ni. Kan dalam Pinocchio tu siap boleh buat nyalaan api tau dalam perut ikan. Kan? Anda tak pernah tengok ke cerita Pinocchio? Kan? Yang hidung jadi panjang tu, last kali nak bagi keluar daripada perut ikan tu, dia bohong sampai hidung jadi panjang tu, geletik perut ikan pun muntahkan dia. Jangan ingat itulah gambaran dekat dalam perut ikan besar, ya tuan-puan sekalian. Dikatakan kalau anda tengok sistem anatomi badan ikan ni, kalau ikan besar-besar ni, dia tak seluas seperti yang kita sangka. Ikan tu dia besar mesti luas kat dalam dia. Tak. Okay? Dia ni tuan-puan sekalian, otot dia sentiasa ada contract tau. Ada contraction tu, dia ada macam ada tu. So Nabi Yunus bukan duduk lapang dekat dalam tu, sempit. Tambah-tambah kalau ikan tu mengejar dia macam contractkan dia punya otot tu. So maksudnya Nabi Yunus AS memang kesempitan dekat dalam perut ikan tersebut. Dan dikatakan cecair dekat dalam badan ikan tu bukan cecair yang menyebabkan dia selesa duduk kat dalam perut tu. Dikatakan baju yang dipakai oleh Nabi Yunus mencair disebabkan chemical dekat dalam badan perut ikan. Kan baca surah As-Saffat, dikatakan Yunus AS keluar daripada perut ikan dalam keadaan apa? Tanpa seurat benang. Sampai nak Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan pokok labu yang daunnya besar, dan daun labu tersebutlah yang menjadi penutup kepada badan Nabi Yunus pada waktu itu. So kalau baju boleh cair tuan-puan sekalian dengan chemical kat dalam badan tu, kulit macam mana? Anda boleh imagine tak macam mana kesengsaraan Yunus kat dalam perut ikan tersebut? Kan? Okey, baik. Cuma dalam perut ikan tu, ini kaitan dengan kisah tadi. Sepanjang dalam perut ikan, anda pun tahu apa yang selalu diratibkan oleh Nabi Yunus. Apakah skrip dia? Siapa tahu? Ya? Yap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anda perasan tak? Sama je dengan apa yang Nabi Adam sebut, sama je dengan apa yang Nabi Musa sebut. Dia tak ada pula buat blaming game dalam perut ikan tu. Kalaulah penduduk Nainawa ni dengar cakap aku tak masuk dalam perut ikan ni. Dia tidak repeat, dia tidak menyalahkan masa silam. The past is past. Benda lepas, lepas. Kan?
We should move forward. Dan benda sekarang ni adalah melibatkan diri kita. Kita boleh memilih untuk terperangkap dengan masa silam, berharap untuk masa silam berubah demi kita, untuk kita, ataupun kita boleh pilih untuk bergerak ke depan, fokus kepada apa yang berada dekat dalam kawalan kita pada waktu itu. Cik, wah, macam cara motivasi pula ni. Kan? Fokus kepada circle of influence. Pada dengar? Kan? Apa yang berada dalam kawalan kita. Anda tak boleh nak kawal orang terima dakwah anda. Anda tak boleh nak kawal orang suka kepada anda. Tapi anda boleh kawal diri anda. Anda boleh kawal karakter anda. Anda boleh kawal cara anda bercakap dengan orang. Anda boleh kawal sikap anda, attitude anda. You can control it. So fokus pada sikap anda. Fokus kepada benda dalam kawalan anda. Jadi Nabi Yunus AS stop blaming game. Dia fokus kepada sekarang ni dalam perut ikan. Kalau aku salahkan orang sekalipun, bukan aku boleh keluar daripada perut ni. Kan? Keselamatan aku sekarang ni adalah bergantung kepada kalau Allah bagi aku selamat, selamatlah aku. Sebab itulah dilafazkan la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha sucimu daripada sebarang kelemahan. Sebenarnya aku ni tergolong dalam kalangan orang-orang yang menzalimi diri aku sendiri. Nampak? Sama tak dengan Nabi Adam tadi? Mengaku menzalimi diri sendiri. Sama tak? Nabi Musa tadi mengaku yang dia telah menzalimi diri sendiri. Sama ke tak sama? Jadi para anbiya ataupun sekalian memperlihatkan kepada kita, perlunya kita ada rasa sikap mudah untuk mengaku salah depan Allah khususnya. Jangan pernah rasa kekok ataupun rasa malu, rasa takut nak mengaku salah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Para anbiya ni kita kenal sebagai orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan sikap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran ini salah satunya adalah mengaku salah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengaku salah. Jangan rasa ego sampai rasa macam malu nak mengaku salah depan Allah Subhanahu Wa Taala. It's not a good attitude kalau kita malu dengan Allah. Sebab kalau kita tak mengaku sekalipun, Allah tahu dah. Tahu tak dosa kita buat ni? Tahu tak salah apa kita buat? Tahu sangat. Jadi bila kita mengaku salah tu, seolah-olah kita nak bagi tahu ini kesalahanku dan aku tahu tak patutnya aku yang dah dapat nikmat yang banyak daripada kamu ya Allah buat perkara macam ni. Kan? Jadi sebab tu kita mengaku salah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jom kita tengok lagi doa tu, tak habis lagi tu. So dia kata inni zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Mintalah keampunan. Dan kalau anda perasan, Nabi sebelum ni pun, kita dapat Nabi bincang sebelum ini, sebelum dia nak minta keampunan, dia mengaku salah dulu, betul? Dan ini juga adab dalam kita nak minta keampunan daripada Allah. Jangan terlalu gelojoh, gopoh, ya Allah please forgive me, tanpa anda mengaku dulu apa silap anda sebelum tu. So kalau anda nak berdoa dalam bahasa Melayu lepas ini, mungkin barangkali dicadangkan kalau nak ikut sunnah para anbiya dalam berdoa minta ampun, sebut dulu salah apa. Ya Allah, aku ni selalu lewat solat. Contoh, sebut kan. Ya Allah, aku berat selalu rasa nak sedekah. Contoh kan. Aku kasar dengan mak ayah aku kadang-kadang. Sebut ya. Kan? Maka bila kita sebut, kita tahu yang kita ada buat salah. Kita nak menghadap Allah tak boleh memakai jersey kesempurnaan. Anda kena datang kepada Allah, menadah tangan kepada Allah dalam keadaan anda tahu anda ada banyak sangat kelemahan dan banyak sangat dosa. Itu pakaian terbaik dalam berdoa kepada Allah. Itulah jersey terbaik untuk anda pakai masa nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pakai jersey yang aku ni sempurna, keterampilan aku bagus, aku ni hebat segala segi. No, that's not a good attitude yang anda kena pakai masa berdoa kepada Allah. Tunjukkan yang anda tu sangat desperate untuk mengharapkan sesuatu untuk diampunkan khususnya. Bagi tahu salah apa. Kan? So Nabi Musa kata, aku telah menzalimi diri aku sendiri ya Allah, maka ampunkan dosaku. Faghfirli. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu setelah Nabi Musa AS berdoa sedemikian, dalam Nabi Musa pantas berdoa lepas mengaku salah. Dengan pantas juga, cuba tengok dalam ayat tu, faghfaralah. Maka dengan cepatnya Allah mengampunkan dosa Nabi Musa AS. Maksudnya apa? Ada Allah, bukanlah ada Allah kita. Maksudnya bila dengan cepat Allah mengabulkan doa Nabi Musa ni, mengampunkan dosanya, maksudnya Allah boleh ampunkan dengan segera kan dosa kita kalau kita minta ampun kat dia kan. Dengan cepat Allah boleh bagi. Tapi mungkin kita akan ada stigma, bolehlah ustaz cepat Allah ampunkan dosa dia, dia kan Nabi. Tak.
Sometimes kita akan gunakan alasan itu. Dia kan Nabi Ustaz, logik lah Allah cepat ampunkan dosa dia, dia minta ampun. Okay, no. Bagi saya it's not about dia guna tiket, dia seorang Nabi maka Allah cepat ampunkan dosa dia. Tidak. Tapi saya percaya kalau kita juga menggunakan metod yang sama dalam nak minta ampun pada Allah, mengaku salah, minta ampun, kita juga berpotensi untuk cepat diampunkan dosa. Okey. Saya nak tanya tuan-puan sekalian. Di saat setiap kali tuan-puan sekalian beristighfar kepada Allah ataupun di saat tuan-puan sekalian barangkali memohon taubat kepada Allah, pernah tak ada this kind of suara kecil dekat dalam kepala ni yang keluar di kepala anda berkata, Allah ampun ke tidak dosa saya? Pernah tak ada rasa ragu tu masa minta ampun kepada Allah? Ada tak this kind of keraguan muncul masa anda berdoa tu? Kadang-kadang syaitan bisik, kau tu dosa besar gila tau. Kau ingat Tuhan nak ampunkan ke dosa kau? Kan? Kau tak solat berpuluh tahun, kau tahu tak? Kau ingat kau minta ampun sekarang ni Allah nak ampunkan dosa kau? Pernah tak ada this kind of hesitation? Allah boleh tak ampunkan dosa saya? Pernah tak? Tak pernah ada? Good. Okay, saya bagi tahu tuan-puan sekalian, formula mudah supaya anda tidak lagi dibelenggu dengan rasa boleh ke Allah ampunkan dosa saya. Okay, saya nak tanya tuan-puan sekalian, ada 4 jenayah. Oh, tak ada. Salah satu jenayah yang ada kat sini tidak ada. Okay. Okay. Ada 4 jenayah yang saya akan sebutkan pada tuan-puan sekalian pada pagi ini. Dan saya nak tanya, tuan-puan sekalian ada buat tak 4 jenayah ni? Okay, 4 jenayah, maksudnya 4 dosa besar lah. Okay. Nombor 1. Pernah tak anda berbangga dengan harta anda? Pernah tak buat benda ni? Okay. Kalau saya bagikan skrip dia, mungkin tak tahulah anda pernah buat ke tidak. Pernah tak anda jumpa kawan anda di office di MJIC ni, anda jumpa dengan dia, anda kata, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada engkau. Pernah tak buat dosa ni? Celupa sumbur dengan kawan dengan menggunakan this kind of script. Kau nak compare dengan aku lagi tinggi daripada engkau, aku ada banyak duit lagi daripada kamu. Pernah guna skrip ni pada kawan-kawan tak kat sini? Ataupun pada orang lain? Okay. Dia masing-masing simpan jawapan tu sendiri. Okey, nombor 2. Pernah tak anda berbangga dengan jumlah pengikut yang anda ada? Pernah? Buka Instagram kau sekarang, buka TikTok kau sekarang. Sendu. Kan? Sendu kan? Kau berapa je? Posting pun tak ada, like pun tak ada, follower pun tak ada. Sendu. Kan? Kau cuba tengok akunya ni. Tengok ni. 10,000 likes, follower 100,000. Kan? Berbangga. Views aku banyak. Kau berapa je? Pernah tak anda berjumpa dengan kawan anda, bersembang dan berbangga dengan jumlah pengikut yang anda ada pada saat ini? Pernah? Tak pernah? Alhamdulillah. Kalau pernah, tepuk dada, tanya iman. Okey, nombor 3. Pernah tak anda rasa yang harta anda ada ni kekal sampai bila-bila? Bila anda ada property, anda ada duit, anda ada kereta, anda ada rumah, the moment anda tengok rumah anda rasa macam dia akan ada dengan anda sampai bila-bila. The moment anda tengok kereta anda mula merasakan dia akan ada dengan anda sampai bila-bila. Pernah anda rasa sebegitu? Pernah? Kalau tak pernah, sekali lagi Alhamdulillah. Dan kalau pernah, sekali lagi tepuk dada, tanya iman. Dan yang terakhir, pernah tak anda rasa yang anda akan hidup, yang hidup ni sampai bila-bila? Pernah tak? Rasa hidup ni sampai bila-bila, kiamat pun takkan berlaku. Kiamat tak berlaku. Pernah tak rasa benda tu? Tak pernah Maksudnya tahulah semua akan mati kan? Semuanya akan temui satu detik kehancuran kan bila kiamat berlaku kan? Okey. Kalaulah anda jumpa ada seseorang, kawan anda, kenalan anda yang mungkin ada 4 dosa ni. Dia jenis cakap, berbangga dengan harta dia ada, berbangga dengan jumlah pengikut dia ada. Dia kata harta yang dia ada tu kekal, dan dia rasa kiamat ni tak akan berlaku, dia akan hidup sampai bila-bila. Saya nak tanyalah tuan-puan sekalian, orang macam ni, yang buat dosa macam ni,
Kalau minta ampun kepada Allah, anda rasa Allah nak ampunkan tak dosa dia? Saya jawab soalan dia. Allah akan ampunkan tak dosa ni? Dia mulut puaka ni. Kan tuan sekalian ni? Kan, kalau tengok dua yang pertama ni, sebab saya kata jumpa dengan kawan-kawan kan, dia ni kalau ikutkan dua jenis pertama ni, dia kira celupa dengan manusia lah ni. Celupa dengan manusia. Sebab dia duk bangga dengan manusia lah, dia ada harta banyak, dia ada pengikut ramai ni. Ni dosa dia dengan manusia. Yang kedua ni tuan-tuan sekalian, bila dia merasakan makhluk tu kekal, harta kekal, kemewahan kekal, kiamat takkan berlaku, yang ni dia dah ada masalah dengan Allah, masalah dengan Tuhan. Kalau kita selalu sebut hablum minallah, hablum minan nas tu, hablum minan nas pun fail, hablum minallah pun fail tak tuan-tuan sekalian. Hubungan dengan Allah fail, hubungan dengan manusia pun fail. Agak-agak kalau manusia yang ada kegagalan untuk kedua-dua ini, kalau dia minta taubat kepada Allah, dia minta ampun pada Allah, Allah ampun tak dosa dia? Sebab bila saya tanya pada anda tadi, anda pernah buat tak benda ni? Anda kata tak. Tapi bila saya kata kalau anda jumpa ada orang yang buat benda ni, saya tanya pada anda, kalau dia minta ampun pada Allah, dia akan diampunkan ke tidak dosanya? Anda kata ya. So apa maksudnya tuan-puan sekalian? Kalau anda kata orang yang buat dosa macam ni pun Allah boleh ampunkan dosanya, kalau anda yang tak pernah buat dosa sebesar ini tuan-puan sekalian, lagi tinggi tak possibility untuk anda diampunkan dosa? Faham tak maksud saya? Orang yang selalu rasa macam Allah tak boleh ampunkan dosa ni tuan-puan sekalian, dia sedang memperkecilkan kemampuan Allah dalam mengampunkan dosa. Kita je yang ada sangka buruk dengan Allah. Allah ni boleh bagi secepat mungkin, on the dot Allah boleh bagi keampunan kepada kita. Tapi kita yang hesitate, kita yang perkecilkan kemampuan Allah untuk benda ni. Okay? So tuan-puan sekalian, tahu tak 4 jenayah ni saya ambil daripada mana? Dan apa cerita dalam Quran yang sebut pasal 4 jenayah ini? Dan Allah kata orang yang buat 4 jenayah ini diampunkan dosa. Cerita mana ni? Siapa tahu? Kahfi surah mana? Bapa mana? Yes. Cerita pemilik 2 kebun dalam suratul Kahfi tu. Kan? Dia kan bangga dengan kawan dia yang dia ada harta banyak. Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak harta dari kamu. Wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak pengikut daripada kamu. Ni jenayah kedua. Kan? Dia kata antabida hadhihi abada. Aku rasa tanaman-tanaman aku ni akan kekal sampai bila-bila. Jenayah ketiga. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku rasa kiamat takkan berlaku. Jenayah keempat. The moment Allah Subhanahu Wa Taala binasakan kebun dia masa tu, kan dia kata dah tak ada apa dah, yuqallibu kaffai. Lepas tu Allah tawarkan apa? Lepas dia hilang semua kebun tu, sebab dia dah ada tanda kesedaran masa tu. Sebelum ni masa ada dia tak sedar, dia lupa diri. Tapi lepas Allah uji dengan binasa kebun dia, dia kan sedar. Dia nak mula kembali kepada Allah. Tapi apa tawaran Allah kepada dia masa tu? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Pintu taubat aku terbuka kalau kau nak bertaubat sekarang. Aku akan ampunkan dosa kamu. Dan pintu rahmat aku terbuka kalau kau nak kembali pada aku, wahai pemilik 2 kebun. Maksudnya sebesar dosa ini pun Allah kata Al-Ghafur, dia pun Al-Ghafur tu masih ada, Ar-Rahmah tu masih ada tuan-puan sekalian. Takkan tak buat apa benda ni Allah tak boleh bagi Ghafur dengan Rahmah pada kita? Kalau katakanlah benda tu kita buat dosa dengan manusia tu macam macam lah mungkin bukan apa macam anaknya dia ke barang dia ke zaman sedar juga kan barang orang ke sebab kita kan tak rasa dosa macam kesalahan. So bila kita sekarang bila dah belajar semua kita datang dan rasa tapi nak bayar balik tak boleh macam faham. Yalah, tak tahu berapa amount. Buang orang sikit. So kita nak bayar balik nak ni kan. So kat situ kadang-kadang dia ada sedikit contradiction lah bagi saya lah. Faham? Macam mana keadaan yang dia, kita faham dengan yes, kita cepat. Kita tahu. Betul. Kita sangat yakin apa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kan. Betul. Tapi dengan manusia ni, so macam mana treatment? Good. Soalan yang macam sekarang untuk menghilangkan rasa lose hope. Faham?
Soalan yang baik dan praktikal lah untuk kita semua ini kan. Sebab kita tak dapat deny, kita ada mungkin buat salah dengan manusia ini kan. Dan bila kita buat salah dengan manusia ni tuan-puan sekalian, kita tak tahu apa yang dia pendam masa tu. Contohlah kalau kes curi buah dulu kan, kita mungkin nampak sedap kata kat kita ya kan, kita mungkin beranggapan rasa aku curi satu je pun, nak kira macam mana. Tapi mungkin barangkali tuan-puan sekalian, satu buah yang kita curi tu adalah buah yang sangat diingini oleh tuan rumah. Dia tunggu lama dah untuk buah tu macam tu. Walaupun dia hilang satu, dia ada 10 lagi kat pokok, kita mungkin akan bagi pesan kat dia, bersyukurlah aku ada 10 lagi, aku ambil satu je. Tapi kita tak tahu tuan-puan sekalian, pemilik tu dia tunggu berapa lama untuk buah yang kita pergi ambil tu. Kita tahu time dah masak, nampak cantik, kita pergi ambil. Padahal orang tu tunggu lama dah. Tuan tu tunggu lama dah tuan-puan sekalian. That's why tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran surah Allahumma salli ala Muhammad, surah apa ni? Surah Al-Kahfi lah. Al-baqiyatus salihatu khairun thawab wa khairun. Ni, surah Al-Kahfi, ayat yang sama, bukan ayat sama, ayat ke depan sikit dalam cerita pemilik dua kebun juga, yang ayat cerita pasal al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya tu. Wal baqiyatus salihatu khairun thawaban wa khairun amala. So dalam ayat tu Allah bagi tahu, oh rupa-rupanya ayat selepas tu dia cerita pasal keampunan. Rupa-rupanya nak minta ampun ni pada semua dosa-dosa yang kita buat pada hari ni tuan-puan sekalian, tak semestinya berlaku dengan dua keadaan ni. Pertama, kita nampak keampunan mesti datang dengan astagfirullah, ataupun minta maaf yang kedua. Minta maaf, astagfirullah. Itulah cara kita nak minta ampun kepada Allah ataupun kepada manusia. Betul tak? Tapi Allah kata keampunan boleh diberikan sama ada kamu dengan manusia ke dengan Allah ke, dengan cara you do good things. Kamu buat amal soleh. Kan? Kadang-kadang tuan-puan sekalian, contoh, anda tahu dah dia hilang buah, dan anda tahu kalau anda mengaku salah masa tu, mungkin barangkali akan lagi mengeruhkan keadaan. Lalu anda pun belikan sesuatu sebagai gantian kepada benda tu, dan mungkin lebih baik daripada apa yang dihilang. So you do good things kepada orang yang anda buat salah dengan dia. Di situ pun kata Allah, ada ruang untuk kita diampunkan dosa sesama manusia. Sebab memang ada kes tuan-puan sekalian, kalau kita reveal salah tu, dia akan lebih mengeruhkan keadaan. Kalau ikutkan, tak digalakkan kalau kita reveal. Faham tak maksud saya? Hakikatnya mengaku salah tu bagus, tapi kalau mengaku salah masa tu akan mengeruhkan lagi keadaan, mudaratnya lagi besar, tidak dianjurkan. Fiqh memang sampai tahap tu bincang. Jadi sebab tu lah tuan-puan sekalian, kalau kita tak mampu untuk nak face kemudaratan kalau mengaku salah tu tuan-puan sekalian, better hold dulu sehingga detik yang paling tepat ataupun paling sesuai ada, barulah kita sebutkan benda tu. Tapi sementara nak tunggu ada kekuatan nak mengaku salah tu, apa kita boleh buat tuan-puan sekalian? Teruskan buat baik dengan orang tersebut, bantu dia, senangkan. Macam mana? Yes, that's the word. Kan? Kok lah, kenapa mungkin ada orang tu macam curious sangat, kau kena baik sangat dengan aku ni, kenapa? Taklah, aku rasa macam, tak tahulah kok aku tak hidup lama ke kan? Kok lah aku dah buat salah dengan kau. Dia berselindung, tapi sebenarnya kita dah bagi tahu kan? Kok lah aku buat salah dengan kau, anggaplah jariah aku kat kau ni sebagai, kalau ada apa-apa kau ingatlah kebaikan aku. Sebab ada kaitan dengan doa yang kita nak bincang ni. Perasan tak penutup doa Nabi Musa tu, lepas dia sebut farah tu, apa sambungan dia? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sangat pengampun lagi maha mengasihani. So di saat, kenapa penutup tu mesti nak kena sebut Allah tu siapa? Allah tu Al-Ghafur, Allah tu Ar-Rahim. Kenapa tak kena sebut Allah tu siapa sebagai penutup doa? Sebab tuan-puan sekalian, mengingati siapakah Allah, mengenang kebaikan-kebaikan Allah, merupakan cara untuk kita nak mengelakkan dosa itu terus berterusan. Faham tak? Sebab kalau kita minta ampun hari ni, ada possibility tak dosa kita buat hari ni tu berterusan, kita buat lagi esok, kita buat esok lusa, tulat bulan depan, tahun depan, kita akan berulang tak dosa tu? Kemungkinan tu ada tak? Ada. Jadi dengan mengingati, Allah ni baik kat aku, takkan aku nak ulang. Nampak tak? Jadi dengan kita buat baik dekat orang tuan-puan sekalian, tadi macam tadi Tuan Haji kita sebut, Tuan Haji apa? Ridwan Razwan kan, dia kata apa? Dia kata, kalau aku ada buat salah dengan kau tadi kan, tak? So mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan kita buat itu, itulah cara dia, itulah mungkin barangkali sebab untuk hati dia lembut. Katakanlah one day expose, terkantoi memang kita pernah ada buat salah dengan dia, tapi sebab kebaikan tu ada, mudah-mudahan itulah asbab untuk orang tu tak jadi marah sangat. Faham? Itu menjadi faktor pengekang lah untuk kemudaratan tu jadi lebih teruk.
di masa-masa akan datang. So keep doing good, tuan-puan sekalian. Sometimes kita tak ada courage untuk nak mengaku salah terus, tapi kita start dengan buat baik dulu sikit demi sikit. Ustaz, Mudah-mudahan damage tu makin kurang lah. kesalahan tu kan salah satu daripada aib kan. Aib, betul? Jadi ada dalam aib-aib kan kita harus menutupi keaiban kita juga kan. Betul. Sebab kan nanti nak akan menimbulkan mudarat. Kalau aib dengan manusia, itulah, kalau dengan Allah ni tak ada aib sebenarnya, sebab mengaku ke tak mengaku memang Allah tahu dah apa kita buat. Tapi dengan manusia tu kan, aib tu memang kena jagalah, tetapi by chance sebenarnya, kalau ikutkan, kalau ada kekuatan memang kuat betul, mengaku je lah salah kan. Tapi itulah tak mudah. So bagi saya, untuk kita mengurangkan damage kalau mengaku tu akan explode lagi besar, so start dengan buat baik dulu. Adalah tu insya-Allah kebaikan-kebaikan kat situ yang mengurangkan damage kalau kita mengaku salah satu hari nanti. So just keep doing good, insya-Allah. At least itulah yang cover loss dia masa kita buat khianat kat dia dulu. Contoh, dengan kebaikan kita buat tu, dia cover loss sepanjang kita buat khianat kat dia dulu. Itu antara yang kita boleh bincangkan lah, ataupun kita boleh buat pada waktu ini. Okey, so kalau tuan-puan sekalian tengok, doa tu dia berlanjutan pada ayat seterusnya tau, tuan-puan sekalian. Kan, kalau ayat ke-17 tu kan, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang kau kurniakan kepadaku, peliharalah daku supaya daku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Yang ni saya sebut tadi tu. Ingat kebaikan Allah menahan kita daripada untuk meneruskan kesalahan. Kan? Sebab kita tak dapat nafi, buat dosa ni dia macam dadah. Tahu dadah? Addicted. Addicted tu main mana? Siapa tahu addicted buat dosa ni datang daripada mana? Dia bukannya ada dos pun yang masuk bila kita buat dosa ni. Tapi ketagihan tu datang daripada mana? It's not just about nafsu. Dia ada lagi benda yang Allah memang sebut dalam Quran. Itulah punca ketagihan dosa. Kita selalu ingat sebab nafsu yang suruh, tapi Quran sebut lain. Okey. Dan saya sebut ni tuan-puan sekalian pun akan akui benda itulah yang selalu kita fikirkan bila kita berterusan buat benda salah. Tak sebab apa? Kecanduan ataupun ketagihan datang daripada bila kita buat sekali, kita rasa tak ada apa pun. Selamat tu. Rasa selamat buat dosa, itu yang menimbulkan ketagihan. Yap. Dia macam nampak bila dia dengar daripada kisah-kisah Quran, siapa yang lawan Nabi kena azab, siapa yang buat tu kena balasan. Tapi bila dia buat dosa sekali tu, for the first timer, dia rasa okey. Ketagihan datang daripada situ lah, sebab dia rasa okey je buat benda tu. Dan mengukuhkan lagi rasa dia nak buat berterusan. Bila kali pertama tak ada kena apa-apa, kali kedua buat still okey. Tahu tak ketagihan tu akan mula berlaku? Lagilah mengukuhkan kepercayaan dia dosa tak ada masalah. Buat ketiga pun okey, buat keempat ke okey, 5 pun okey, 10, 100 okey je. From that time tuan-puan sekalian, dia bina satu kepercayaan, tak ada apa pun sebenarnya buat dosa ni, okey je. Tapi betul lah. Tapi dia ada bila kita di pengalaman sendiri lah Ustaz. Bila kita buat satu salah, kita tahu benda salah, tapi Betul. dia ada satu ketagihan kan. Tapi feeling dia lain tau Ustaz. Dia rasa tu kita je tau. Rasa guilty tu dalam diri kita je tau. Tapi kita menafikan. Betul. Tapi dia tak tenang. Daripada mana kita menafikan benda tu? Kekuatan untuk menafikan, tak ada rasa apa yang kosongnya tu, dan kita buat. Daripada mana? Selamat tu lah. Sebab tanpa rasa selamat tu yang dia rasa, dia rasa, kalau dia rasa tak selamat, rasa dia stop dah. Tapi sebab rasa safe tu, selamat tu, dia tahu tak tenangnya buat dosa tu. Dia tahu macam dia diselubungi dengan rasa sebersalah tu, guilty tu ada. Tapi dia menafikan benda tu sebab setakat pengalaman aku sebelum ni, buat pun tak ada masalah. Duit still dapat, gaji still dapat bulan-bulan, sale pun dapat lagi. Kan orang duk carun tiap hari duk kontak aku. Nampak tak? Jadi macam benda tu yang menyebabkan dia akan teruskan lagi. Satu lagi tuan-puan sekalian, kalau saya pernah saya tak tahu tuan-puan sekalian pernah dengar tak kisah ni? Ashabul Aikah. Pernah dengar? Pernah dengar tak kisah Ashabul Aikah dalam Al-Quran?
Yang biasa anda dengar Ashabul Kahfi, betul? Ashabul Ukhdud pun pernah dengar kan? Ashabul Aikah pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Alhamdulillah. Kebetulan anda pun tak pernah dengar. Ada kaitan dengan dosa ni, yang kita ada cerita pasal dosa, kenapa orang duk tagih buat juga ni. Okey, soalan. Siapa dapat jawab katanya nanti Cik Aziz belanja, kata. Okey. Siapa Nabi dalam Al-Quran disebut sebagai penentang kapitalis? Siapa ikon penentang kapitalis dalam kalangan para anbiya? Siapa? Anda fokus pada 25 orang rasul tu je, 25 Nabi tu je. Nabi apa yang diangkat sebagai ikon penentang kapitalis? Kan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kan ada nak try Adam, Idris. Okay. Kan Allah angkat tau, dia ni dalam Quran tu dia ikon dia, penentang al-mutaffifin, penentang kapitalis. Okey, tak ada? Jawapannya Nabi Syuaib alaihissalam. Aku dah cakap tau dia belakang. Aku dah cakap dah. Ya. Dia tegur betul Nabi Syuaib alaihissalam. Okey, Nabi Syuaib ni kan, Nabi Syuaib dia ada berapa kaum yang Nabi Syuaib kena jaga? Tuan-tuan sekalian, ada 2. Yang sinonimnya Nabi Syuaib ni dengan Madian. Madian tu adalah tempatnya dakwah Nabi Syuaib. Sebab tu Allah kata wa ala Madian akhahum Syuaiban. Dekat Madian itu adanya akhnya, ada saudaranya, iaitu Nabi lah, namanya Syuaib. So Madian adalah tempat yang sinonim dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi jangan dikesampingkan, dalam Al-Quran juga surah Asy-Syu'ara ayat 179 tak silap saya, Allah ada sebut wa ashabul aikah. Ada satu kaum ini disebut sebagai ashabul aikah. Mereka ni bukan orang Madian, walaupun ada para mufassir mengatakan dia tu orang Madian, tapi saya lebih cenderung kepada dia bukan orang Madian, dia kaumnya berbeza. Dia macam dekat-dekat dengan Madian tapi bukan dalam Madian. Allah kata dia pun adalah kaum yang dijaga oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Bukan surah Asy-Syu'ara 179 ke 190 tak salah saya, ada cerita pasal Ashabul Aikah. Betul tak? Siapa yang tengah check sekarang ni? 179 betul tak? Asy-Syu'ara surah Asy-Syu'ara ayat 179 if I'm not mistaken. Betul tak? Wa Ashabul Aikah. Betul? Bukan? Ke 176? 176 ke 179? Wa Ashabul Aikah 176 176, okey sorry, 176 surah Asy-Syu'ara wa Ashabul Aikah. Betul tak? Ayat lepas tu cerita pasal Nabi Syuaib kan? Ayat 177 kan? Nabi Syuaib kan? So rupanya selama ni kita ingatkan Nabi Syuaib dekat Madian je, rupanya dekat Ashabul Aikah pun sama. So buat siapa yang tak pernah dengar kisah Ashabul Aikah, ni kisah dia. Okey, sebab sama ni Ashabul Kahfi je kita dengar kan? Ada Ashabul Aikah. Tu belum lagi kita cerita pasal Ashabul Ras. Pernah dengar tak? Juga disebut dalam Quran. Kaum Tuba' pernah dengar tak? Juga disebut dalam Quran. Banyak lagi kan kisah kita tak tahu kan? Termasuklah Ashabul Aikah. Mungkin ada first time aku dengar, padahal dah pernah khatam Quran tu, dah pernah baca tu. Tapi ada dalam Quran sebenarnya. Okey, kembali pada kisah Ashabul Aikah. Okey, Ashabul Aikah ni adalah kaum Nabi Syuaib. Dan apakah jenayah yang dilakukan oleh Ashabul Aikah ni sampai digelar dalam surah lain Ashabul Aikah ni orang yang zalim? Dia zalim bukan sebab semata-mata dia buat khianat dengan manusia. Dia zalim sebab dia ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tahu tak kenapa penduduk ni dipanggil Aikah? Sebab Al-Aikah ni bermaksud pokok yang ada banyak ranting, besar, dan setiap ranting dia tu ada banyak sangat daun. So boleh dikata Al-Aikah tu maksudnya pokok besar, rindang, banyak ranting, banyak daun, reduplah siapa yang duduk dekat bawah dia ni tuan-tuan sekalian. Memang pokok besar, bukan pokok kecil. Kan pokok kecil tak panggil Aikah. Pokok besar tu yang dipanggil Aikah. So jenayah pertama penduduk Aikah ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia tak sembah Allah, tetapi dia sembah pokok besar tu tadi. Al-Aikah tu maksudnya pokok besar. Dia sembah pokok besar tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dia merasakan macam ada keajaiban pada pokok tersebut. Maka dia pun buat ritual-ritual tertentu untuk nak memastikan pokok tersebut sentiasa hidup. Itulah dia orang menyembah pokok tersebut. Satu, jenayah dengan Allah disembah selain daripada Allah. Tapi ingatkan dengan Allah jadi buat masalah.
dia buat pula jenayah dengan manusia. Apakah dia, tuan-puan sekalian? Curang dalam jual beli. Dia berniaga, tapi orang minta sekilo, dia bagi 800. Bila minta orang bayar harga sekilo. Sebab tu dalam ayat tu, kalau anda go through 176 sampai 190, ada babak Nabi Syuaib minta ashabul aikah, ufil kail, sempurnakan sukatan kamu. Jangan orang minta 8 kilo, kamu bagi 800-700, sempurnakan sukatan kamu. Dan siap Nabi Syuaib detailkan macam mana maksudnya sempurnakan sukatan itu. Sampai 3 ayat cerita pasal bab sempurnakan sukatan. Kan? Jadi sebab tu Nabi Syuaib diangkat sebagai penentang kapitalis. Sebab orang Madian pun buat masalah yang sama. Buat masalah curang dalam jual beli juga. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, bila kita tadabbur ayat itu, rupa-rupanya kita duk fikir, bila Nabi Syuaib dah bagi tahu pasal jangan buat benda tu sebab kamu sedang menzalimi orang lain, patutnya orang tu dah rasa macam tak nak buat dah lah. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kan kita ni nak sentuh manusia dengan Allah, kadang-kadang manusia ni susah nak menangis kalau disebabkan Allah tu. Tapi kalau ada isu-isu kemanusiaan pasal penindasan, manusia ni mudah nak tersentuh dengan benda-benda sebegini. Setuju tak? Contoh macam isu dekat Palestin. Kita dengan Allah selama ni, tuan-puan sekalian, kalau nak fikir dosa pasal fikir dosa kita dengan Allah, nak menangis itu payah. Tapi dengan melihat saudara kita ditindas, mati tiap hari, kena bunuh tiap hari, hati kita jadi lembut, tersentuh. Berapa kali mata kita mengeluarkan air mata, tuan-puan sekalian, sebab tersentuh dengan kisah yang berlaku di Palestin. Jadi isu kemanusiaan adalah soft spot yang ada pada manusia. Tahu tak? Isu agama tak semua orang rasa benda tu soft spot untuk dia. Tapi isu kemanusiaan, mana-mana orang pun itulah soft spot dia. Tahu tak? Pelajar paling nakal dekat sekolah, tuan-puan sekalian, bila ceramah agama, dia gelak tu. Tapi bila buat sesi apa tu? Pertemuan dengan ibu bapa tu. Lepas tu penceramah motivasi tu suruh tulis apa kesalahan kamu dengan mak ayah kamu. Lepas tu bacakan surat tu di hadapan mak ayah kamu tu. Ingat lagi tak sesi tu? Kan? So masa tu kita ingat, ini kemanusiaan. Tak perlu agama suruh hormat ibu bapa pun, tuan-puan sekalian. Jadi manusia pun tahu sebab mak dah lahirkan kita kena balas jasa dia, tak boleh buat dosa dengan dia. Tahu tak? Tu yang menangis-nangis tu, ya mak minta saya pernah nak tipu mak markah exam dulu, nampak tak? Semua kita mengaku masa tu dan kita menangis-nangis masa tu. Jadi Nabi Syuaib sekarang ni bila tengok dia dah tak ada agama, maka Nabi Syuaib pun peringatkanlah, kau kan ada kemanusiaan. Kau rasa kau jual dengan cemni gayanya, kamu bagi 800, orang minta sekilo, lepas tu orang bagi sekilo kat kamu, kau bagi 800. Kamu tak rasa kamu zalim kat orang ke? Orang tu nak beli makanan, punyalah membanting tulang dia untuk dapatkan duit sebanyak tu untuk beli sekilo, kau bagi 800 je. Dia expect makanan tu kekal 2 minggu, tapi kau tengok seminggu dah habis. Kau tak kesian? Patutnya dia rasa terpanggil tau untuk nak, tak apalah aku tinggalkanlah benda ni. Tapi apakah yang telah menyebabkan ashabul aikah teruskan juga curang dalam jual beli ni? Sebab apa? Sebab Syuaib, kau nak tahu tak? Yang cakap pasal kami curang ni, kau seorang je. Orang yang duk kami tipu tu, ada tak sekali datang jumpa dengan kata, mana 200 gram kami yang kamu tak bagi? Setakat ni kami berniaga, tak ada seorang pun pergi argue dengan kami menipu dia. Tiba-tiba kau seorang je yang cakap. Maksudnya apa? Di saat dia menipu, dia rasa nak buat lagi sebab apa? Tak pernah ada orang argue. Sekarang ni baru kau seorang je argue, wahai Syuaib. Tak ada orang argue apa? Nak tulis soalan? Oh. Aha. Okey. So bila kita dapat certain amount tu, masukkan dalam Grab ke, masukkan dalam Boost ke, untuk saya tu sepatutnya bayar premium lah. Tapi untuk dapatkan point yang Grab bagi ke, Faham. Boost bagi ke, tak kisahlah credit card ke, apa-apa point tu yang bagi benefit kepada agent. So adakah itu benda yang salah lah Maksudnya dia nak orang, maksudnya dia tidak ambil duit orang tu. Cuma dia masukkan tu dengan ada hidden agenda lah kan? Betul tak? Yes, betul. Ah. Benda yang benefit
Cik Aziz semua tahu tak Pak Zee? Saya tak nak buat. Satu tak pernah buat. Tak pasal saya tak tahu jangan. Tapi yang kedua Cik Aziz sangka baik dengan orang dia. Tak akan buat macam tu. So, macam mana? Okey, soalan yang bagus. Praktikal kan? Sebab tadi kita cerita pasal curang dalam jual beli. Okey, macam ni. Dalam perniagaan, dalam perniagaan apa syarat dia? Dia tak mengurangkan hak klien. Okey, tak kurangkan hak klien satu. Yang kedua, hidden agenda tu. So bila ada hidden agenda, muamalah dah dijadi satu muamalah yang syubhah, yang tidak telus. Sebab syarat dalam jual beli apa benda tuan-tuan sekalian? Ijab dan qabul. Tahu tak? Ijab qabul. Dan ijab qabul kat sini maksudnya tidak ada selindung. Maksudnya kau bayar harga tu, kau dapat barang ni. Itu je. Maksudnya itu yang diijab qabulkan. Tapi tak ada pula kata ada hidden, kalau kata oh saya dapat point sebab masuk kat dalam akaun ni. So dah berlaku sedikit ketidaktelusan dekat situ. Kita macam dapat keuntungan di sebalik orang kata apa? Bayaran orang lain. So ada keuntungan yang dekat situ. So bagi saya bila ada hidden agenda di situ ada berlakunya perniagaan yang syubhah. Dan orang yang bertakwa tidak akan mendekatkan diri dia mendapat rezeki yang syubhah. Walaupun syubhah tu tengah-tengah, tak tahu halal ke haram kan, dia dekat tengah-tengah kan. Tapi orang takwa macam mana? Dia tinggalkan syubhah tu. Dia tak nak termasuk dalam syubhah. Boleh? Sebab tu kalau lagi terus, lagilah kita aman damai tuan-puan sekalian, tak ada pula rasa dirundung dengan sebut salah, kata Allah macam straightforward je lah bagi tahu, okey masuk dalam akaun ni, settle masalah. Kan tak payah nak kita nak berselindung di sebalik apa yang kita nak jual belikan pada waktu itu. Itu komen saya lah. Okey. Kembali pada kisah Ashabul Aikah. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Jelas Okey, kembali pada kisah Ashabul Aikah. So bila mana dia jadi macam nak teruskan juga tu sebab apa? Kami punya customer tak pernah argue pun. Kau datang kat kami kata suruh kami stop. Mana boleh? Sebab dia rasa selamat. Tak ada pula satu rapat umum dekat kawasan Aikah tu ataupun demonstrasi kata kembalikan hak 200 gram kami. Tak ada. Tak ada pun yang angkat spanduk. Tak pernah ada kes macam ni pun dekat Aikah. Kau datang je suruh kami sempurnakan jual beli. So kenapa perlu kami berhenti? Dia kata macam tu lah, teman sekalian. So isu rasa selamat tu, sebab rasa selamat tu, okey, ada kaitan dengan apa yang Puan Didi tanya tadi, kan? So bila mana dia dah buat macam tu, dia rasa macam dia super selamat, sampai tahap dia kata okeylah wahai Syuaib, okeylah tak apa, without deny memang kami buat benda tu. Dia mengaku dia buat benda tu, tuan-tuan sekalian. Tapi tiba-tiba dia cakap macam ni, kalaulah seruan yang kau cakap ni betul, yang kau ni betul sangatlah pesuruh Allah yang suruh kami berhenti buat sistem kapitalis ni, aku cabar kau, minta pada Tuhan kau supaya datangkan gumpalan-gumpalan daripada langit membinasakan kami. Baca ayat tu. Tak silap saya dekat ayat 188 ke 177 macam tu. Dia minta kisafan minas sama. 187 kisafan minas sama. Kau ni betul ke utusan Allah? Kan? Okeylah, without deny I did the wrong. Aku buat salah tu. Tapi kalau kau betul lah kau utusan Allah, cuba kau minta Tuhan kau datangkan azab kat kami. Dan dia siap detail tau. Azab itu dalam bentuk kisafan minas sama, gumpalan-gumpalan yang membinasakan kami daripada langit. Oi. So nak bagi tahu tahap keberanian dia sekarang bukan level nak teruskan lagi dah. Siap cabar Tuhan tau. Betul ke tidak? Kalau rasa benda kami buat ni salah, mana Tuhan nak binasakan kami ke tidak? Spesifik. Kisafan minas sama. Spesifik Allah sebut dalam ayat tu. Dan macam mana Allah binasakan Ashabul Aikah? Sebab dalam ayat selepas tu, kau jangan ingat Allah tak tahu apa kau sebut. Macam Syuaib nak beritahu macam ni lah. Kau tak nak tarik balik ke statement tu? Lebih kurang macam tu lah bahasa kiasannya. Kau tak nak tarik balik ke? Sebab kau jangan consider Allah tak dengar dan Allah tak tahu apa kau sebut ni. Jangan tiba bila benda tu datang nanti kau rasa macam nak tarik balik. Tak ni. Allah dengar tau. Kau cabar dia sekarang ni. Dan Allah tahu pada apa yang kau tengah sebutkan sekarang. Dan after that tuan-puan sekalian, Allah kata yaumiz zullah tu berlaku. Hari dirundung dengan awan-awan. Sebab dikatakan tuan-puan sekalian dalam tafsiran, kita akan tengok ayat tu Allah ada disebutkan oleh para mufassir. Lepas diminta je kisafan minas sama tu, berlakunya kemarau terik yang terlalu panas 7 hari. Sekarang kan El Nino kan? Anda tahu tak sekarang ada fenomena El Nino kat luar? Yang kepanasan melampau tu, global warming yang sangat panas.
Kalau anda duduk dekat tengah-tengah panas tu 10 pagi, anda rasa macam kena bakar. 10 pagi tau. Panas sekarang ni, situasi panas. Okey. So dulu Ashabul Aikah diuji 7 hari panas terik tanpa ada awan, tuan-tuan sekalian. Allah hilangkan awan-awan dekat atas penduduk Aikah ni, hanya matahari dengan mereka saja, direct heat kepada mereka. 7 hari. 7 hari tanpa awan. Tapi dia orang consider, bila panas kita perlukan teduhan, kita ada apa? Pokok tadi. Kita kan ada pokok besar, berteduhlah bawah pokok besar tu. Tapi apa yang berlaku pada pokok bila kemarau telah terlalu panas macam tu tanpa awan? Mati pokok tu. So tak adalah perlindungan untuk Ashabul Aikah sekarang. So panas 7 hari tanpa henti, tanpa awan, tuan-puan sekalian. Tiba-tiba lepas hari ke-7 ada Yaumuz Zullah, kata Allah dekat 190 kan? 190 ke 189? Yaumuz Zullah pun datang. Yaumuz Zullah ni adalah datangnya awan kembali. Dikatakan mendung kan, Zullah tu mendung kan. Datang awan balik. Tak ada awan sebelum ni sebab panas. Sekarang bila panas tu datang awan. So dalam kepala Ashabul Aikah tak ada awan sebelum ni melindungi, sekarang ada awan, tanda apa? Dah nak habis dah kot. Sengsara 7 hari. Tapi rupa-rupanya tuan-puan sekalian, bila diorang nampak awan, diorang pun pergi dekat awan ramai-ramai. Semua Ashabul Aikah pergi dekat awan ramai-ramai, tuan-puan sekalian, pada waktu itu. Lalu Allah kata, okay, all in position sekarang. All in position. So what's happened? Dia minta apa tadi? Dia cabar Nabi Syuaib untuk Allah hadirkan apa tadi? Sekarang gumpalan tu dah datang ke belum? Apakah gumpalan itu? Awan tadi. Tapi bukan sekadar gumpalan je Allah hadirkan untuk mereka. Di saat mereka merasakan gumpalan itu penyelamat mereka, rupanya gumpalan itulah kebinasaan untuk mereka. Mereka sedang pergi ke tempat kematian mereka sendiri. Kan? Kubur mereka sedang digali saat awan itu berada dekat situ. Apa yang berlaku? Bila dia orang semua dekat position itu, bawah awan, Allah datangkan percikan-percikan api daripada awan tersebut dan binasa Ashabul Aikah. Jadi tuan-puan sekalian, di sini yang kita nampak manusia ni to one extent disebabkan dia rasa selamat dengan manusia tu, dia bukan sampai rasa selamat dengan manusia, dia rasa selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nafikan Allah boleh buat apa-apa saja dekat dia. Itu yang kita takut tu. Ustaz nak tanya, itu part of istidraj ke? Istidraj. Kita buat salah, buat masa macam it's okay, tak ada apa-apa pun. So kita macam jadi macam seronok dengan maksiat ni. Salah satu istidraj lah. Istidraj ni adalah satu keadaan di mana manusia buat dosa, tahu dia ada banyak salah dengan Allah, tinggalkan tu, tinggalkan ni, tapi Allah keep bagi nikmat dekat dia. Tapi nikmat tu bukan nikmat lah, tapi sebenarnya Allah nak melekakan dia lagi sampai dia lupa untuk bertaubat pada Allah. Sampai bagi dia taubat tu tak perlu, sebab hidup aku nampak okey tanpa aku taat ke Allah pun. Kan? Aku tak ada pula kereta accident setiap kali buat dosa. So always remember lah tuan-puan sekalian, yang kita ni tak boleh nak cabar Allah pun. Kita always dalam kuasanya dia dan dalam pemerhatian dia. Ashabul Aikah ni memang cerita yang sangat cocok lah nak dikaitkan dengan orang-orang yang berani nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Okey. Okey tak Puan Didi? Jelas tak? Okey. So, ada lagi soalan tak? Kita rasa macam dah habis masa dah ni. Habis masa dah. So, ini satu doa je lah kita sebab bincang. So, practicality-nya adalah belajar cara untuk kita nak elakkan buat dosa, rasa selamat buat dosa. Kena ingat tuan-puan sekalian yang kita memang tak pernah selamat pun. Kalau kita buat apa-apa pun tuan-puan sekalian kat dunia ni, buatlah perlindungan apa sekalipun, tak akan dapat pernah menyelamatkan kita daripada azab Allah. Kan bayangkan masa peristiwa banjir masa Nabi Nuh punya kaum tu kan, banjir tu kan. Dalam kepala orang-orang yang tak nak naik bahtera masa tu dia kata apa? Kalau banjir besar berlaku, kami boleh naik dekat mana? Bukit-bukit tinggi, pokok-pokok tinggi, dan kami akan selamat dekat situ. Tak perlu naik pun ke bahtera kamu, wahai Nuh. Tapi tuan-puan sekalian, dibuktikan terus melalui anak Nabi Nuh sendiri. Masa ayah dia suruh naik ke dalam bahtera, dia tak nak naik. Sebab dia kata apa? Bukit-bukit tinggi akan menyelamatkan aku. Tapi tanpa diduga tuan-puan sekalian, banjir itu naik lebih daripada bukit lagi. Oh, itu sejarah banjir yang paling tinggi kot tuan-puan sekalian. Bukit pun tenggelam. Tinggi betul. Sebab tu tak peliklah sekali bahtera Nabi Nuh dikatakan berlayar dekat apa? Atas bukit. Sebab dia punya level tu dah level tinggi bukit dah.
So bila turun reda banjir tu atas bukit. Tuan-tuan sekalian, bukit judi kan dikatakan. Bukit judi tu. Dekat situ landingnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. So tidak ada benda yang boleh menyelamatkan kita. Datanglah penjuru dengan apa sekalipun. Kalau Allah dah tetapkan azab untuk manusia, dia akan datang juga. Dia akan pergi juga walaupun di tempat yang paling selamat. Macam tadilah Ashabul Aikah. Awan datang, ingatkan keselamatan untuk dia. Kan? Dah habis dah azab 7 hari tu. Tapi itu detik Allah nak kumpulkan mereka in position dan nak musnahkan mereka semua. Dalam satu shot sahaja. Semua percikan api tu, dia berikan percikan api, mati semua. Tu tak cerita pasal kaum Tubak lagi. Ashabur Ras lagi. Yang tu kita bawa lah. Cerita pasal kaum-kaum rare dalam Al-Quran. So lepas ni pun dia pakat duk bangga lah nanti dengan kaum-kaum semua. Kau pernah dengar tak Ashabul Aikah? Syirah. Kau nak tahu tak ada dalam Quran? Kau tak tahu pasal Ashabul Aikah. Sendu, lemah. Kan? Dia kaum yang berbeza. Sebab untuk Madian azab dia lain. Jadi kalau kata sama, patutnya azab Madian dengan azab Ashabul Aikah should be the same lah. Dia nak kata Aikah dengan Madian ni taklah jauh. Sebab jenayah yang sama juga orang Madian buat, curang dalam jual beli. So itu memberikan isyarat mereka ni duduk dekat geografi yang tak berapa nak jauh. Sebab perangai sama. Perangai sama. Jadi perangai sama tu memberikan isyarat walaupun berbeza tapi taklah jauh sangat, dekat-dekat je. Sebab tu Nabi Syuaib boleh cover dua kaum ni. Ashabul Aikah pun Nabi Syuaib cover, Madian pun Nabi Syuaib cover. Tu sebab dia. So itulah. Sebab tu lah tuan-puan sekalian, ini juga pengajaran lah. Bila tengok Ashabul Aikah pun buat jenayah yang sama dengan Madian, kita sekarang dekat sini kan, anda kat level 15 So cuba anda muhasabah sekejap. Anda dekat tempat ni, dekat level 15 ni, agak-agak orang jiran-jiran anda kenal anda di sini sebagai macam mana? Kan? Sebab yang tak bestnya, Aikah dengan Madian buat jenayah yang sama, which mean masing-masing mempengaruhi untuk buat benda yang tak baik. So culture yang ada dekat kejiranan yang berdekatan adalah vibe yang tidak baik. So cuba anda muhasabahkan anda di MJIC di level 15, anda dengan kejiranan anda saling berkongsi benda kebaikan ke atau berkongsi benda keburukan? Vibe yang anda bawa dengan kejiranan itu adalah vibe kebaikan ke vibe keburukan? Kalau tiba-tiba dalam satu bangunan tu masing-masing buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah, itu vibe kemungkaran sedang berlega-lega di setiap kejiranan. Kan? So cuba over vibe tu, elakkan jadi seperti Aikah dengan Madian, kejiranan tetapi tidak menunjukkan ada vibe kebaikan dekat situ. Patutnya bila Nabi Syuaib dah dakwah dekat Madian, dah tegur dah pasal jangan kapitalis, patutnya Aikah dengar daripada kejauhan sebab tak jauh pun. Patutnya tinggalkanlah apa yang dilakukan oleh Madian, tapi tak. Aikah pun buat sama lagi. Kan? So kita kena sentiasa spread the good supaya yang berlega dekat kita daripada kita ni adalah benda-benda yang baik, insya-Allah. Boleh? Contoh kan semalam saya ceramah di KWSP HQ dekat Kuasa Damansara. Kan, saya ceramah dekat situ. Sebelum saya ceramah tu saya ada meeting dengan satu pihak, Karangkraf, kalau anda pernah dengar Karangkraf. Kan? So dia nak lama saya jadi penulis buku. Saya sebab kebetulan ada kuliah kat situ, saya kata jumpa kat situ je lah. So saya jumpa kat kafe. Dan bila saya jumpa kat kafe tu, saya cakap dekat warga Karangkraf tu, saya kata, oh lepas habis meeting ni saya ada kuliah dekat Surau. Dan apa yang direspon oleh pihak Karangkraf masa tu, saya macam terkejut jugalah. Dia kata apa? Uish, malu lah kita. Kan, malu lah kita. Orang KWSP tak ada kaitan dengan agama pun boleh buat kuliah Zuhur untuk nak bagi staff dengan ceramah. Kita ni tempat cetak Quran, jual buku agama, kuliah Zuhur dekat surau kita pun tak ada. Dia kata macam tu. Tapi tuan-tuan sekalian, dan bagi saya, saya bagi kredit pada pihak MJIC. Kan, di saat mungkin barangkali di nature anda bekerja tu sekadar untuk fokus bantu orang takaful kan dan sebagainya, tapi anda masih lagi peruntukkan masa untuk nak belajar Quran. Di saat ada banyak lagi badan-badan yang namanya agama tapi budaya ilmu tu tak hidup pun dekat tempat tu. Kan, tak ada pun orang atasan merasakan macam ada perlunya kena bagi spiritual enhancement kepada staff dia. So bila anda ada kat tempat macam ni yang ada keseriusan untuk nak build up spirituality dekat tempat ni, itu tanda yang bagus lah. Ini tanda tempat ni tempat baik lah, insyaAllah. Kan? Be grateful tuan-puan sekalian. Bukan senang tau nak jumpa company yang ada buat kelas-kelas macam ni. Kan? Jarang. Okay? Yang company tahu bila ada masalah staff, kita pergi hantar training untuk team building ke apa ke dan sebagainya.
Tapi tak nampak kadang-kadang punca utama masalah team building ke, masalah prestasi ke, kadang-kadang tak dapat nafi masalah spiritual. Kan? Sebab kalau manusia yakin yang menilai dia tu bukan semata-mata bos ataupun HR, tapi Allah menilai, apa pun keadaan dia akan buat dalam keadaan yang terbaik. Betul tak? Masalah spirituality sebenarnya kebanyakan kita hari ni problem. Kata siapa ni? Prof Kamal Hassan kan? Dia kata apa Allahumma salli ala Muhammad, dia punya istilah tu. Lupa lah. Dia kata saya lupa. Prof Kamal Hassan ada sebut satu istilah yang memberikan isyarat kita hari ni tidak fokus kepada spiritual punya value. Ada satu masalah tu dia sebut. Saya lupa. Dia punya word tu power lah. Saya tak ingat pun dia sebut. Prof Kamal Hassan dia sebut. Okey, so wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kisah doa Nabi Musa ni kita boleh amalkan dan juga kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Ashabul Aikah tadi, dan mudah-mudahan juga tuan-tuan sekalian kita sentiasa menjadi orang yang sentiasa merendah diri di depan Allah. Kan? Tadi kita mengaku salah, rendah di depan Allah. Tak cabar Allah pun rendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar merendah diri di depan Allah, jangan mendongak ke langit dan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih banyak. Tuan-tuan sekalian, ada soalan kan? Tak ada lain. Tak ada. Okay, terima kasih semua tuan-tuan sekalian. Minta maaf sekali salah silap dari pihak saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh kuliah kita hari ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, rasanya ni last kita jumpa sebelum puasa kan? So saya rasa kita ni next akan jumpa time bulan puasa. So saya ucap